Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Apa khabar? Cikgu harap anda semua dalam keadaan yang sihat. Baiklah, untuk Bahasa Melayu tahun 1, hari ini kita akan belajar dalam unit yang baru, iaitu telitinya Rizal. Okey. Dalam pelajaran kali ini kita akan lihat sekali lagi dua tajuk, iaitu tajuk pertama, kemasnya rambut. Kemudian tajuk yang kedua adalah nasihat Abang Geraham. Siapa pula Abang Geraham ni kan? Nanti kita akan lihat. Kemudian kemahiran yang akan kita pelajari adalah kemahiran mendengar, bertutur dan membaca. Okey, cikgu harap anda semua dah bersedia. Di samping itu, cikgu nak anda sediakan dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 1, buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1, jilid 1, kemudian buku latihan. Buku tulis. Okey, kita akan ada sedikit latihan menulis hari ini. Dan akhir sekali, kamus bahasa Melayu ke Bahasa Melayu. Tapi kalau tak ada, cikgu ada jalan penyelesaiannya. Okey, jom kita belajar. Baiklah, kita teruskan kepada aktiviti kita yang pertama pada hari ini. Aktiviti ini bertajuk kemasnya rambut Rizal. Dalam aktiviti ini, anda perlu bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Bertutur dengan sebutan betul dan intonasi yang sesuai. Ingat lagi, kita pernah buat aktiviti seumpama ini sebelumnya. Tapi tak apa, untuk aktiviti kali ini, cikgu masih lagi akan bimbing anda semua untuk membaca dialog ini sampai habis. Tapi cuba tumpukan perhatian pada kotak yang terakhir ni, masih kosong. Nanti cikgu ada cadangan apa yang Rizal ungkapkan kepada Nizam. Okey, kita lihat perbualan di antara Rizal dan Nizam. Wah, kemasnya rambut kamu. Terima kasih Nizam. Boleh saya pinjam sikat Rizal? Maaf Nizam, kita tak boleh berkongsi sikat. Oh, begitu. Maafkan saya Rizal. Saya maafkan. Sikat kamu bersih. Bagaimanakah cara kamu menjaganya? Agak-agak. Bagaimana Rizal memberi respon kepada Nizam? Sebab di sini Nizam bertanyakan bagaimana dia menjaga sikatnya. Cuba fikir. Di sini cikgu akan tunjukkan cadangan jawapan cikgu. Mungkin anda semua ada jawapan sendiri, tak ada masalah. Okey, asalkan masih berkaitan dengan perbualan di antara Rizal dan Nizam. Jangan keluar tajuk ya. Okey, kita lihat contoh jawapan yang cikgu pilih. Okey, cikgu cadangkan jawapan. Oh, mudah saja. Saya sering mencuci sikat saya supaya ia sentiasa bersih. Itu saja. Kan tadi si Nizam ni tanya Rizal bagaimana nak jaga kan. Jadi Rizal pun menjawab dengan seperti yang cikgu tunjukkan di sini. Okey. Baiklah, untuk aktiviti yang kedua, kita lihat di sini cara membersihkan sikat. Seperti Rizal katakan tadi, untuk mengekalkan sikat yang sentiasa bersih, dia cuci ataupun basuh sikat dia tu kan. Okey, ini ada 3 langkah. Gambar-gambar ini pun cikgu ambil dalam buku teks muka surat 40 sama dengan buku teks awak. Okey, kita lihat langkah yang pertama adalah basuh. Bagaimana membasuh ni? Basuh sikat menggunakan air, sabun dan berus. Guna air, sabun dan berus, gosok bahagian-bahagian yang kotor tu. Langkah yang kedua, bilas. Bilas dengan air yang bersih. Bilas maksudnya kita buang segala sabun dan kotoran ni, gunakan air yang bersih. Dan akhir sekali langkah yang ketiga, lap sikat sehingga kering. Pastikan sikat tu dilap sehingga kering sebelum nak guna semula. Ya. Cuba kita lihat dalam dua aktiviti sebelum ni. Aktiviti yang pertama tadi perbualan di antara Rizal dan Nizam, dan aktiviti cara membersihkan sikat ini, nilai murninya adalah kebersihan fizikal dan mental. Cikgu harap anda semua sentiasa menjaga kebersihan fizikal anda dan juga mental anda ya. Contohi Rizal. Seterusnya kita lihat aktiviti kita yang ketiga yang bertajuk nasihat Abang Geraham. Ni rupanya Abang Geraham, gigi ni gigi Geraham, gigi di bahagian dalam. Set gigi kita paling dalam sekali dipanggil gigi Geraham. Ini dinamakan Abang Geraham ni, maskot ni. Beginilah bentuk gigi awak kalau dicabut lah ya. Okey, kita akan baca petikan ni dan fahamkan beberapa perkataan di dalam ni. Okey, jika anda semua dah sedia, kita akan mulakan sekarang. Adik-adik, gosoklah gigi dengan saiz berus gigi yang sesuai. Usah gunakan berus gigi orang dewasa. Saiz berus gigi tersebut besar. Saiznya tidak sesuai untuk mulut kamu. Berus gigi yang elok dapat kamu pegang dengan mudahnya. Oleh itu, gusi kamu tidak sakit. Ingat adik-adik, gosok gigi kamu pada setiap hari supaya gigi kamu bersih.
dapat membaca. Anda boleh ulang petikan ini sendiri di rumah ya. Okey, di sini ini adalah pesan Abang Graham, nasihat dia kepada adik-adik ni. Okey, yang pertama iaitu gosok gigi dengan brus gigi yang mempunyai saiz yang sesuai dengan anda semua. Jangan guna yang dewasa. Cikgu bagi contoh di sini, ya ini contoh brus gigi kanak-kanak. Yang ini pula brus gigi orang dewasa. Saiz kepala dia tak sama. Orang dewasa dia lebih besar. Kalau kanak-kanak saiz kepala dia ni, saiz berus dia ni lebih kecil. Kenapa? Sebab tak sesuai untuk mulut kanak-kanak. Sebab saiz yang terlalu besar boleh mencederakan gusi. Gusi akan jadi sakit. Okey. Kemudian pesanan ataupun nasihat Abang Graham lagi, supaya gosok gigi setiap hari. Jangan ponteng daripada gosok gigi. Kena hari-hari, sekurang-kurangnya sehari 2 kali paling kurang. Barulah gigi kamu bersih. Okey. Untuk aktiviti ini kita akan mencari maksud beberapa perkataan. Tadi cikgu dah katakan memahami beberapa perkataan kan. Kita lihat perkataan yang berwarna biru di sini, saiz, usah, sesuai dan mudah. Cikgu ulang sekali lagi, nampak kan? Saiz, usah, sesuai dan mudah. Okey. Untuk memahami 4 perkataan ni, kita keluarkan dia. Okey, dan kita akan cari maksud dia menggunakan kamus. Okey. Inilah 4 perkataan yang cikgu dah keluarkan tadi daripada petikan nasihat Abang Graham tadi. Saiz, usah, sesuai dan mudah. Okey, kita akan cari makna perkataan-perkataan ini. Yang pertama sudah diberi kepada kamu di sini, seperti dalam buku teks awak dalam kursus 41 tu. Saiz bermaksud ataupun membawa makna ukuran. Okey, saiz membawa makna ukuran. Bagaimana dengan maksud usah ataupun sesuai ataupun mudah? Di sini cikgu akan tunjukkan bagaimana nak cari maksud-maksud perkataan ini menggunakan kamus. Kalau kamu ada kamus bahasa Melayu ke bahasa Melayu sekarang, anda boleh cari perkataan ini dalam kamus tu. Cari satu persatu perkataan ini. Okey, tapi kalau tidak ada, anda boleh gunakan kamus online, okey, daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, okey, di pautan ini, di link ini, prpm.dbp.gov.my. Okey, lepas ni cikgu akan tunjuk macam mana nak cari guna laman web ini. Cari secara online ya. Kita lihat sama-sama. Baiklah, sekarang cikgu akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana nak guna kamus online. Nak cari maksud tadi kan guna kamus online. Bagi yang tak ada kamus bahasa di rumah lah, okey, anda boleh gunakan kamus online. Okey, anda buka Google. Okey, klik di bahagian atas ni, anda type ingat alamat tadi yang cikgu dah tunjukkan pada slide sebelumnya. Kalau dah lupa, ulang balik video ni ya. prpm.dbp.gov.my. Kemudian tekan enter. Okey, guna handphone pun sama ya, type di Google tu. Okey, dan anda akan dapat paparan seperti ini. Okey, kita akan cari maksud perkataan apa di dalam jadual tadi. Yang kedua iaitu usah. Okey, cari. Inilah dia maksud usah yang dicadangkan. Ada banyak maksud di sini ya. Tak semua kita boleh guna ya. Okey. Contohnya mustahak. Bolehkah usah mau maksud mustahak? Sesuai tak dengan perkataan yang kita baca tadi? Petikan yang kita baca tadi. Tak sesuai kan? Jadi anda kena padankan. Jangan terus ambil lah maksud yang kedua di sini. Jangan. Usah membawa maksud jangan. Cuba ganti di dalam petikan tadi. Usah membawa maksud jangan. Ingat tak pesanan Abang Graham tadi? Tukar perkataan usah tu dengan perkataan jangan. Sesuai tak? Kalau sesuai, jadi maksudnya dalam petikan adalah jangan. Jadi anda tulis ini di dalam jadual buku latihan yang anda telah buat tadi. Okey. Begitu juga dengan perkataan-perkataan yang lain. Kalau dah habis latihan ni, anda cuba bermain dengan laman web ini yang disediakan oleh pihak DBP ni. Cari masuk perkataan-perkataan yang lain. Okey, cikgu harap ini dapat membantu anda bagi yang tak ada kamus di rumah ya. Boleh belajar sendiri dan terokai kemudahan yang disediakan oleh pihak DBP ini. Okey, kita lanjut dengan aktiviti kita yang seterusnya. Setelah anda semua jumpa maksud-maksud perkataan yang kita cari tadi secara online tadi di atas talian tadi,
ada 4 tadi kan. Cikgu nak anda sediakan buku latihan bahasa Melayu dan tulis jawapan anda di dalam buku tersebut. Macam biasa, cikgu akan tunjukkan bagaimana. Pertama sekali tulis hari dan tarikh di bahagian atas sekali. Okey, tarikh hari ini Khamis 17 Jun 2021. Tulis di bahagian atas. Ini mesti supaya awak tahu bila awak buat latihan ni. Okey, kemudian arahan dia cari mana perkataan. Kemudian anda buat jadual seperti ini. Mudah saja. Okey, sediakan jadual seperti ini. Mungkin anda boleh pause video ini dan lihat ataupun salin di buku anda ya. Okey, dan setelah anda buat seperti ini, jawapan yang anda jumpa tadi saya sudah diberikan. Usah apa jawapan tadi, ingat tak? Anda tulis di dalam ruang ni sikit saja, satu perkataan sudah cukup. Sesuai, tulis di sini, dan maksud ataupun makna mudah, tulis di sini. Ini adalah latihan pertama anda pada hari ini. Sekarang kita balik kepada buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Okey, kita akan lihat latihan yang pertama menggunakan buku itu dalam unit 7, iaitu bertajuk telitinya Rizal. Okey, aktiviti 1, arahan dia adalah sambung dialog kemudian tuturkan. Ini sedikit mencabar, mungkin anda memerlukan bantuan ibu bapa ataupun kakak ataupun abang anda untuk melengkapkan di sini. Tapi tak ada masalah, cikgu akan bagi beberapa contoh yang lain, anda kena fikir sendiri ya. Okey, di sini anda kena sambung dialog dan tuturkan. Maksudnya anda baca semula lah. Okey, ingat dengan intonasi betul. Ini adalah perbualan di antara Rizal dan Helmi. Okey. Apa khabar Helmi? Apa jawapan Helmi di sini? Setelah orang bertanya khabar, bagaimana kita nak menjawab? Pandai pun. Khabar baik, koma, kemudian tulis Rizal. Okey, khabar baik Rizal, dan letak titik nokta. Kamu tidak hadir ke sekolah hari ini. Mengapa? Apakah jawapan Helmi? Nak tahu pembayang dia? Yang ni cikgu takkan bagi jawapan. Nak tahu pembayang dia, anda baca apa yang Rizal ucapkan selepas tu. Oh, begitu. Kamu mesti menjaga gigi. Jadi agak-agaknya apa menyebabkan Helmi tidak hadir ke sekolah? Ini dia cakap sakit gigi kan? Mungkin dia sakit gigi. Okay. Kemudian Helmi kata lagi, bagaimanakah caranya Rizal? Cara apa? Cara menjaga gigi. Macam mana nak lengkapkan ruangan ini pula? Panjang ni. Jadi di sini anda kena tulis cara-cara menjaga gigi. Okey. Rujuk di dalam kotak di bawah ini, menjaga gigi. Okey. Amalan yang baik yang sebelah kiri, amalan yang tidak baik di sebelah kanan. Jadi untuk jaga gigi kita buat amalan yang baik ataupun buat amalan yang tidak baik? Ya, buat amalan yang baik. Jadi Helmi tanya ni, bagaimanakah caranya Rizal? Jadi macam mana cara nak jaga gigi? Jadi menggosok gigi, minum susu. Buat dalam ayat yang lengkap. Cara untuk menjaga gigi adalah dengan menggosok gigi dan minum susu. Mudah saja, tak perlu panjang-panjang. Pening kepala awak nanti. Kemudian Helmi pula berkata, terima kasih Rizal, saya akan menjaga gigi saya. Itu saja untuk aktiviti yang pertama menggunakan buku aktiviti. Jom kita lihat aktiviti yang kedua pula, aktiviti yang terakhir. Anda boleh rujuk buku aktiviti anda jilid 1 muka surat 44. Arahan di sini teliti gambar, kemudian tulis perkataan yang sesuai. Okey, cikgu akan bacakan petikan ini. Rizal menjaga kebersihan diri. Dia menggosok giginya 2 kali sehari. Gigi Rizal sihat dan kuat. Rizal membasuh rambutnya dengan shampoo. Dia menggunakan sabun semasa mandi. Rizal mengelap badannya dengan tuala yang bersih. Selepas mandi, badan Rizal bersih dan berbau harum. Jadi ada 6 gambar di sini berkaitan dengan petikan yang telah kita baca tadi. Nampak tak yang bercetak tebal ni? Menggosok. Dah dibuat di sini, menggosok. Menggosok gigi. Jadi gambar yang kedua berkaitan dengan apa? Mestilah di sini kan gigi Rizal sihat dan kuat. Apa ni? Apa ni? Mungkin anda boleh letak gigi ataupun sihat ataupun kuat. Anda fikir jawapan yang paling sesuai dengan gambar ini. Okey. Gambar yang ketiga pula,
Jawapannya di sini, di baris ini. Satu perkataan saja. Jawapan yang gambar yang keempat. Okey, jawapan dia ada di ayat ini. Dia menggunakan sabun semasa mandi. Apa di sini? Yang kelima, Rizal mengelap badannya dengan tuala yang bersih. Pembayang dia di sini adalah kata kerja perbuatan. Ingat lagi pelajaran yang lepas juga dah bagi tahu apa dia kata kerja. Dan akhir sekali gambar yang keenam adalah jawapannya di sini. Apa ni? Keluar bunga-bunga ni, busuk ke? Tak kan? Itulah latihan anda yang terakhir. Latihan yang kedua menggunakan buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu. Yang pertama tadi buku latihan, kemudian kita teruskan dengan latihan pertama di dalam buku aktiviti dan latihan kedua di dalam buku aktiviti. Cikgu harap anda dapat menyiapkan kesemua latihan yang telah cikgu agihkan. Sampai di sini sahaja kelas PDPR kita pada kali ini. Cikgu harap anda dapat belajar dengan baik di rumah dan sentiasa jaga keselamatan diri anda. Okey, jumpa lagi di lain video. Bye.